Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak 4 dan 5? Cikgu berharap anak-anak dalam keadaan sihat hendaknya. Baiklah, kita akan meneruskan PDPR kita pada hari ini. Bahasa Melayu kelas 4 dan 5 tarikh 23 Februari 2021 dan bersama dengan Cikgu Zarina binti Marni. Tema kita hari ini kemasyarakatan. Tajuk kita lakukan bersama-sama. Standard kandungan 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Objektif pada akhir pembelajaran, murid boleh membina 4 daripada 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa diberi dengan baik. Jadi ini adalah kesinambungan pelajaran kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita ada buat Bahasa Melayu penulisan bahagian A. Hari ini cikgu harap anak-anak akan lebih mantap lagi untuk membuat bahagian A, bahagian Bahasa Melayu penulisan. Baiklah, yang pertama murid perlu membina 5 ayat berdasarkan gambar rangsangan, sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri. Pada minggu lepas kita telah membuat gambar tunggal, jadi pada minggu ini kita akan buat gambar bersiri set 2 dalam modul yang telah cikgu berikan. Harap modul itu masih dalam keadaan yang baik lagi ya anak-anak. Murid tidak boleh menulis ayat dalam bentuk perenggan. Bahagian A mempunyai 10 markah. Setiap ayat hendaklah dinomborkan mengikut susunan mulai 1 hingga nombor 5. Tiada had bilangan patah perkataan yang ditetapkan untuk setiap ayat. Jangan tulis ayat terlalu pendek untuk mengelakkan ayat tergantung dan jangan tulis ayat terlalu panjang untuk mengelakkan kesalahan ejaan dan tata bahasa. Dan seterusnya, setiap ayat tiada kesinambungan dengan ayat yang lain. Oleh itu, calon tidak digalakkan untuk menggunakan penanda wacana. Anak-anak kena ingat balik ya. Penanda wacana contohnya, selain itu, seterusnya, selanjutnya, di samping itu tidak sesuai digunakan untuk bahagian A. Anak-anak perlu ingat. Baiklah, langkah-langkah untuk menulis ayat. Yang pertama, baca arahan soalan dan gariskan kata kunci yang terdapat dalam arahan tersebut. Contoh, tentang cara-cara mengatasi stres dalam kalangan murid. Okey, murid-murid kena gariskan perkataan ini. Itu adalah merupakan kata kunci. Okey, yang kedua, bulatkan aktiviti atau maklumat yang terdapat dalam gambar rangsangan untuk dijadikan idea utama dalam ayat. Kena ingatkan ni, anak-anak kena ingat. Bulatkan aktiviti atau maklumat, kena bulatkan juga. Okey, yang ketiga, kemudian binalah ayat dengan menggunakan kelima-lima aktiviti atau kelima-lima maklumat tersebut. Aktiviti yang kita pilih mesti berbeza, jangan sama. Kalau memegang kunci, jangan cari lagi yang lain memegang pensel. Tak boleh macam tu. Kena yang berbeza. Okey, kita tengok seterusnya. Ya, ini bahagian A set 2 anak-anak dalam modul yang ada pada anak-anak. Okey, gambar di bawah menunjukkan amalan yang dilakukan oleh penduduk di suatu kawasan kejiranan. Bina 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. Okey, tengok anak-anak ada 5 amalan yang dilakukan oleh penduduk di suatu kawasan kejiranan. Apa agaknya yang diamalkan? Okey, yang pertama, anak-anak telah baca arahan soalan dan kemudian gariskan. Okey, yang kedua, kena bulatkan. Okey, kita tengok yang pertama bulatkan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Jelas anak-anak gambar ni? Okey, kita tengok seterusnya. Apa yang dilakukan dengan gambar yang pertama? Membaiki kereta. Okey, apa gambar yang kedua? Memberi buah-buahan. Yang ketiga, menghidangkan makanan dan minuman. Yang keempat, membantu jirannya. Dan yang kelima, bergotong royong. Okey, ingat tengok 5 aktiviti yang berbeza, 5 amalan yang berbeza. Baiklah, kita teruskan, kita akan lengkapkan jadual. Okey, siapa buat apa huraian, anak-anak boleh tengok dalam modul, pada modul anak-anak. Ya, kita masukkan yang mula tadi, membaiki kereta dekat ruangan buat apa? Buat apa adalah untuk kata kerja atau perbuatan. Membaiki kereta
memberi buah-buahan, menghidangkan makanan dan minuman, membantu jirannya, dan yang kelima bergotong royong. Kita tengok pula pada ruangan siapa. Baiklah, dekat ruangan siapa? Okey, cikgu tuliskan kat sini nama Farid membaiki kereta. Yang kedua, Puan Zakiah memberi buahan. Kalau kita nak letak nama tu, biar nama yang mudah, jangan nama yang susah-susah. Nak tulis nama pun dah tersalah. Okey, tuliskan nama yang mudah dan mesti bersesuaian. Kalau perempuan itu ada berambut pendek, memakai gaun, yang tu mesti lebih kepada orang Cina. Janganlah letak nama Puan Zakiah, letaklah nama Puan Ang ke Puan Tan ke, menunjukkan yang itu adalah bangsa Cina. Yang ni tadi adalah bertudung, jadi kita letak nama Puan Zakiah. Okey, Puan Normah menghidangkan makanan dan minuman. Dan keempat, Encik Fahmi membantu jirannya. Dan yang kelima, Encik Ravi dan Encik Ahmad bergotong royong. Kalau seorang-seorang tak jadi nak bergotong royong, dia mesti berdua paling tidak pun. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, untuk ruangan huraian, di mana, mengapa, bagaimana, bila. Okey, jirannya yang rosak semasa hendak pergi kerja. Farid membaiki kereta jirannya yang rosak semasa hendak pergi kerja. Okey, cikgu ulang Farid membaiki kereta jirannya yang rosak semasa hendak pergi kerja. Itu terlindung sikit anak-anak Okey, seterusnya Puan Zakiah memberi buah-buahan. Buah-buahan tu dapat dari mana? Yang dibawa dari kampung kepada jirannya sebagai buah tangan. Baik, Puan Zakiah ni ingat jiran. Baiklah, seterusnya Puan Normah menghidangkan makanan dan minuman untuk siapa? Untuk tetamunya yang datang ke rumah menziarahinya. Kita kena mesti meraihkan tetamu. Ya, jangan kalau tetamu datang kita biarkan saja. Okey, seterusnya yang keempat, Encik Fahmi membantu jirannya. Kenapa jirannya? Yang menyelamatkan diri di atas bumbung semasa banjir. Bagus Encik Fahmi ni. Kan dia membantu jirannya menyelamatkan diri semasa banjir. Baiklah, ayat yang kelima, Encik Ravi dan Ahmad bergotong royong. Buat apa? Bergotong royong buat apa? Membersihkan longkang di hadapan rumah mereka kerana telah tersumbat. Okey, jadi kita telah lengkapkan jadual ini. Jadi cikgu harap anak-anak akan lebih memahami lagi. Dan selepas itu, anak-anak jangan lupa letakkan nombor 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Salin semula ayat ini. Okey, dan nomborkan pada ruangan yang disediakan dalam modul. Dan cikgu harap anak-anak juga dapat menyiapkan latihan di set 3. Set 3 bahagian A. Cikgu harap itu adalah untuk memantapkan lagi pemahaman anak-anak untuk membina bahagian A. Baiklah, itu sahaja pertemuan kita pada kali ini dan cikgu akan ingatkan lagi sekali, jangan lupa setelah menyiapkan set 2, cikgu harap anak-anak juga dapat menyiapkan latihan set 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.